Pada tahun 2021, ada satu jurnal yang rilis tentang artikel iaitu berkenaan dengan first evidence of placenta. Okey, placenta ni merujuk kepada plastik di dalam placenta. So paper ni rilis pada Januari 2021, kira barulah, dan dia punya title pun adalah berkenaan dengan first evidence. Maksud ni adalah first experiment, first evidence dan segala benda semuanya first. Jadi kita tengok sikit apa penemuan dia yang agak concern kepada manusia ni. Pertama sekali, placenta. Placenta ni apa? Placenta ni uri. So uri tu kita panggil sebagai placenta. Dalam kes placenta ni adalah berkenaan dengan mikroplastik yang terdapat di dalam placenta tu, yang mana berkemungkinan boleh membahayakan nyawa bayi ataupun membahayakan ibu tu sendiri. Mikroplastik ni saiznya lebih kurang berukuran dalam 5 nanometer, iaitu besar sedikit daripada saiz sel darah, iaitu 2 nanometer. Nampak saiznya yang agak ke arah besar sikit daripada sel darah, maksud dia possibility untuk dia berada dalam bloodstream ataupun salur darah kita mungkin boleh terjadi. Kajian ni penting sebab dia melibatkan kepada kesihatan awam ataupun kesihatan kepada anak yang berada dalam kandungan. Sebab plastik ni kita tengok dia benda-benda yang susah nak dilupuskan. Kita hanya ada satu teknik, mungkin biodegradable ataupun kita membakar ataupun kita tanam. Itu adalah common lah cara untuk kita lupuskan plastik. Mengikut kajian, lebih kurang dalam 360 juta tan plastik dihasilkan dekat seluruh dunia, dan lebih kurang dalam 40% plastik yang dihasilkan tu adalah plastik sekali guna, macam plastik yang kita guna kat rumah lah. So benda-benda ni banyak sehingga kan dilaporkan bahawa Laut Mediterranean pada dasarnya tu kebanyakannya adalah dilitupi oleh sampah-sampah plastik. Tapi itu adalah another side of a story. So sekarang ni kita masuk kepada bahagian mikroplastik. Okey, dalam eksperimen ni, kajian ni dijalankan di luar negara, di mana subjek mengambil 6 ibu yang bakal melahirkan budak untuk dijadikan bahan dalam eksperimen. Kajian ni sebenarnya lebih kepada bertujuan untuk tengok adakah mikroplastik ini dapat berada dalam tubuh badan manusia, terutama sekali pada bahagian placenta. Sebab kajian-kajian lepas menunjukkan bahawa kita makan makanan laut, so kebanyakannya spesies-spesies dalam laut ni diorang banyak mikroplastik di dalam tubuh badan. So itu adalah consideration dalam eksperimen ni. Sebenarnya manusia selain pada placenta, kita memang dah ada consume benda-benda yang dikatakan mikroplastik ni, tetapi dia ada dalam salur-salur pencernaan. Tetapi tak ada bukti lagi lah dia berada dalam darah dan juga placenta. Jadi ini adalah first kajian. So hasil kajian dalam paper ni menunjukkan 4 daripada 6 individu yang dijadikan bahan eksperimen menunjukkan bahawa dalam placenta diorang adanya mikroplastik. So menunjukkan bahawa evidence ni boleh menjadi satu pencetus untuk kajian seterusnya, adakah benda ni betul jadi dekat, sama ada dekat kawasan itu sahaja ataupun dia terjadi dekat seluruh dunia. So daripada 4 orang yang dijangkiti itu terdapat 12 jenis partikel mikroplastik. Antaranya yang ni yang menggemparkan sedikit. Pertama sekali adalah coating dye ataupun spray tu, barang-barang daripada hasil plastik, dan seterusnya adalah barang-barang kosmetik, iaitu barang-barang makeup macam bedak, benda-benda yang macam serbuk-serbuk. So dia dijumpai di dalam uri ibu yang dijadikan kajian 4 orang tu. So daripada situ diorang tak boleh conclude kenapa plastik-plastik ni boleh berada dalam uri, sebab saiz dia agak besar daripada saiz darah, dan salur darah kita pun diperbuat daripada satu sel, nipis dia satu sel. So macam impossible untuk dia penetrate. Tetapi kajian akan diteruskan untuk masa hadapan. Konklusinya adalah berkemungkinan mikroplastik ni boleh masuk ke dalam uri-uri ibu-ibu mengandung ni disebabkan oleh cara-cara pemakanan, dan disebabkan itulah dia boleh masuk ke dalam uri. Sebab fungsi uri ni kita dapat tahu antaranya adalah dia berkongsi darah yang sama dengan ibu, dia berkongsi sumber makanan dengan ibu, dan dia adalah tempat untuk exchange oksigen di antara janin dengan ibu. So mungkin dalam proses pertukaran ni ada terjadi accident yang menyebabkan mikroplastik ni pun termasuk ke dalam bahagian uri tersebut. Tetapi masih belum ada evidence lah yang menunjukkan bahawa mikroplastik ini masuk ke dalam janin. Ini adalah satu benda yang sangat kita perlu ambil berat supaya kita kena kurangkan pencemaran-pencemaran yang berkaitan dengan mikroplastik, dan termasuk kalau ibu-ibu yang mengandung ni kurangkan berada di tempat-tempat yang agak kotor ataupun berhabuk ataupun tempat-tempat yang lebih kepada kilang, sebab dia akan boleh menjejaskan janin anda dan menyebabkanlah komplikasi seperti kejatuhan sistem imun, anak-anak yang cacat dan sebagainya.